أزواجه وذرياته وقرابته وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا ووالدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini orang yang faqih, yang faham, tahu tentang agama Islam, ya Allah. Wa'alimna ta'wil, ya Allah, ajarkanlah kami ilmu tentang Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nasihat daripada alim ulama. Subhanaka la ilma lana, maha suci Engkau, ya Allah. Tidak kami ketahui melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami perolehi pada malam ini ilmu yang bermanfaat. Wa min qalbin la yakhshah, ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang khusyuk dan tenang. Ya Allah, jadikanlah rezeki yang kami makan rezeki yang halal dan thayyibah. Ya Allah, jadikanlah hidup kami di dunia, terimalah segala amal ibadah kami, jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat sana. Diberikan kepada kami kebaikan, diberikan kepada kami keberkatan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu, ya Allah. Walaupun kami tahu kami tak layak menapak kaki kami yang kurang, yang hina ini ke dalam syurga-Mu yang mulia, tetapi masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar para jemaah surah An-Nur? Alhamdulillah. Baik. Apa khabar kata orang negeri? Baik, alhamdulillah. Kabar waras. Masya Allah. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Jadi pertamanya kita sama-sama merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasihi, sebelum tu yang berbahagia, tuan pengurus, tuan pengurusi, tuan imam, ahli jawatan kuasa surah An-Nur, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita berada pada hujung tahun 20, baru dia masuk bulan 1 kan, tahun 2020. Kita membayangkan, ibu-ibu, ayah-ayah, bahawa kita membayangkan bahawa tahun 2020 ini wawasan 20 dengan kecanggihan teknologi, Masya Allah, dengan kereta terbangnya. Kereta tak terbang, orang yang terbang, Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita sudah berada pada penghujung 2020. Semakin bertambah usia kita, maka satu yang pasti kita dekat dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila bertambahnya usia kita, maka apakah persiapan kita? Yang tu yang kita nak fikirkan. Wa libasut taqwa dzalika khair.
pakaian yang kita pakai walaupun berbeza, ada yang pakai pakaian Al-Hafiz Aish, Imam Muda Ashraf dan sebagainya. Tadi baru tukar, yang panggil tukar aiskrim. Tadi kami ada usrah dengan murabi kami, Datuk Ustaz Kazim Ilyas, bersama dengan Imam Muda, PU dan sebagainya, membincangkan tentang bagaimana kita nak memberi lebih lagi sumbangan kepada masyarakat umat Islam di Malaysia ni. Jadi apabila kita merujuk kepada ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa libasut taqwa dzalika khair. Allah kata sebaik-baik pakaian adalah takwa. Sebelum itu yang berbahagia sahabat saya Ustazah Da'i Hidayu, ahlan wa sahlan. Kami malam ni saya pun tak ada preparation apa. Ustazah ada prepare kan macam mana? Tahu dia tajuk pahala, kemudian bekalan aku lah. Memang goreng dua tu lah keyword dia. Bekalan dan kemudian pahala. Nah, masing-masing sibuk kan. Jadi dapat tajuk ni kira goreng. Dia tajuk apa pun sebenarnya kembali kepada Quran lah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ajak kita semua ni ingat Allah. Nak ajak kita ni cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tu ya. Nak ajak kita ni ingat Allah, istiqamah dengan amal ibadah kita, dengan iman kita. Satu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Supaya kita mati nanti ni kita berada dalam keadaan istiqamah sebagai seorang muslim. Hak tu bekalan. Wa man 'amila salihan, siapa yang beramal salih, fa ulaika ashabul jannah, maka bagi dia penghuni di Tuhan, dia duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hak tu yang kita nak bawa. Oleh kerana pahala ni tak nampak. Pahala ini tidak nampak. Jadi ada orang hari ini yang dia tak merasa begitu pentingnya untuk dia membawa bekalan, untuk dia mencari pahala, untuk dia invest pada hari akhirat nanti. Jadi hari ini kita sama-sama tuan-tuan dan puan-puan, kita nak mengingatkan diri saya Al-Faqir ilallah dan tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, agar sama-sama kita nak memperbanyakkan bekalan pahala kita. Mudah-mudahan bila banyak bekalan pahala ini, Allah kata apa? Kebaikan-kebaikan yang dilakukan akan menghapuskan keburukan. Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu, Allah tidak melihat kita yang lalu, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kita sekarang. Bila mana kita memperbanyakkan perkataan istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tiap-tiap hari jangan lupa perkataan ini, 3 amalan ini. Bila kita sebut tentang bekalan amalan, ada terbahagi kepada 3. Yang pertama, bekalan dari sudut perkataan, perkataan qaul. Yang kedua, amalan di sudut perbuatan. Yang ketiga, amalan di sudut hati ataupun zikir, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pusingan yang pertama ini, saya nak menghuraikan kepada ibu ayah, nak berkongsi tentang beberapa amalan yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata banyak pahala, besar, Allah suka, walaupun ringan nak sebut. Apa dia? Antaranya subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalimatan, 2 perkataan, khafifatan, yang ringan, yang mudah nak disebut. Kemudian apa? Habibatan, Allah suka pula. Ada perkataan yang kita sebut ibu ayah, ada yang Allah suka, ada yang Allah tak suka. Betul tak? Apa benda yang Allah suka? Zikir. Apa benda yang Allah suka? Baca Quran. Apa benda yang Allah Subhanahu wa taala suka? Selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam zikir itu pun beribu-ribu, berpuluh ribu banyak amalan-amalan yang baik daripada
makzur daripada amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita untuk kita amalkan. Dan kemudian yang kedua, amalan, iaitu disebut zikir, perkataan. Yang kedua pula disebut sebagai perbuatan. Ada orang ni di dunia tak banyak sebut, tak zikir, tak sebut, tapi dia banyak buat. Betul tak? Dia di dunia tak banyak cakap, tapi dia banyak buat. Kan, kita hari ni kalau boleh kena kurang cakap tapi buat banyak. Kan, macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sikit cakap yang benda yang perlu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Allah kata, Allah tanya, barang siapa yang lebih baik amal perkataan dia, melainkan orang yang mengajak kepada Allah, merujuk kepada perkataan dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia punya perkataannya semua adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kurang bercakap, sikit cakap. Kita hari ni, saya sikit-sikit cakap. Buat tak pun. Tu tak? Ibu-ibu, ayah-ayah macam mana? Sikit cakap ke sikit-sikit cakap? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sikit makan ke sikit-sikit makan? Sikit tidur ke sikit-sikit tidur? Orang Kedah kata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama, ada orang yang dia banyak sebut nama Allah. Ini antara bekalan kita. Kalau boleh kita nak betulkan yang biasa, biasakan yang botol, kata orang Negeri Sembilan. Kan? Botol ke tidak? Botol. Botol yang mana pula? Biasakan yang betul, betulkan yang biasa, biasakan yang oh mak ai, oh mak kau, ubah kepada astagfirullah. Gitu. Betul tak? Kadang-kadang kita biasa nak tabiat kita ni melatah, ubah kalau boleh. Ustaz payah dah. Cik Leha ni dah umur 65, dah 65 tahun dah duk sebut benda tu. Boleh ubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau esok tu ada berlakunya hari kiamat, contohnya kamu sempat tanam benih iman, tanam. Allah tak tengok pun yang lalu, Allah tengok bagaimana ending kita. Kita tengok cerita Hollywood kan? Kan? Tengok cerita Hollywood, kita nak apa? Hollywood ke Bollywood? Hindustan? Bollywood ke Hollywood? Bollywood. Tengok. Bila tu? Setiap hari Sabtu pukul 2 Ustaz. Kata dia, InsyaAllah kahuna piara he, kuch hota he. Kan? Lala kali hei main sini kubur panggil. Tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama, ada orang yang dia kurang cakap tapi dia banyak buat banyak bantu orang. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada orang yang dia cakap tapi dia tak sempat buat pun beroleh pahala juga. Dan ada orang yang dia hati dia senantiasa ingat kepada Allah, dia melihat kebaikan. Nabi Musa alaihi salam, tuan-tuan dan puan-puan, dia berguru dengan Nabi Khidir alaihi salam. Cerita kan, satu hari Bani Israel tanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, sebelum nak percaya dia panggil nama, dia tak panggil ya Nabi, dia panggil ya Musa, panggil nama kan. Ya Musa, siapakah di kalangan kita yang banyak, yang paling cerdik? Tanya Bani Israel. Nabi Musa kata, siapa lagi? Aku lah. Etian lah paling cerdik, sebab aku Nabi. Betul tak? Betul. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kata ya Musa, ya Musa. Tengok, Allah dia panggil Nabi Musa ya Musa. Tapi bila Nabi Muhammad, Allah panggil apa? Ya apa? Ya Nabi. Sebab tu kita ni kena rasa bangga sebab kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak selawatlah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi apa? Berkasih sayang. Sunnah Nabi apa? Sedekah. Sunnah Nabi apa? Senyum. Kan? Senyum sunnah Nabi, pahala. Bukan sembahyang saja. Lepas sembahyang tu dia tarik muka. Senyum sikit, tuan-tuan.
Masya Allah. Baik. Kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir alaihi salam. Dia belajar dengan Nabi Khidir, dia mengembara. Nabi Khidir ajak kepada Nabi Musa yang pertama akidah. Sehebat mana pun kita, cerdik mana pun kita, hanya sedikit sahaja yang Allah pinjamkan kepada kita. Satu hari bila lepas daripada dia berguru, lepas Nabi Khidir tepok kepala budak tu, bocokkan perahu tu, kemudian buat satu gubuk usang. Dia tanya lah, kali Nabi Khidir kata cukup dekat ni. Itu ajak kepada kita tentang adab menuntut ilmu. Jangan bertanya sebelum habis bual bicara ataupun perkongsian. Itu adab sebenarnya. Akhirnya bila balik tu, atas sampan tu, marilah seekor burung ni hinggap. Dia hinggap, plak, dia duduk dekat ujung, duduk kat birai perahu tu. Dia pun orang Kedah kata mengelepiakkan ayak tu, keluar. Titik tu jatuh. Nabi Khidir tanya kepada Nabi Musa, "Ya Musa, kamu nampak tak? Nampak tak ni setitik air ni? Nampak? Itulah ilmu kita. Luas lautan ini 7 lautan bahkan lebih. Itu ilmu Allah Subhanahu wa taala." Masya-Allah. Jadi nak khabarnya apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Dia balik daripada uzlah dia, daripada dia berkelana, maka dia keluarkan satu perkataan buat pusingan yang pertama ni. Saya nak kongsikan apa kata dia. Tuba, beruntunglah. Liman, bagi orang yang Allah berikan kepada dia lithanuhu zikra. Jadi kita sebut bekal pahala ajru minallah, maka terbahagi kepada 3. Yang pertama lisan. Yang pertama apa? Lisan. Gunakan lidah kita ingat Allah. Gunakan lidah kita ajak orang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu sahabat-sahabat ni tuan-puan sekalian, Allah muliakan mereka kerana mereka ada 6 sifat. Antaranya sifat apa? Yakin dengan kalimah la ilaha illallah. Ibadat mereka fokus, khusyuk. Kemudian ikram, memuliakan orang Islam. Jumpa orang bukan Islam, berdakwah aja. Khabib Nurmagomedov pernah menyebut, Khabib Nurmagomedov sekarang ni menjadi ikon kepada seluruh dunia umat Islam. Bahkan orang bukan Islam pun follow dia. Ramai yang masuk Islam. Padahal dia bukan pendakwah pun, tapi dia berdakwah melalui gusti, melalui sukan dia tu. Dia kata apa? Setiap kali dia nak lawan, dia akan kata, dia kata apa? InsyaAllah. Bila menang, Alhamdulillah. Undefeated 29-0. Sekarang ni pengurus WWE ni duduk pujuk dia sebab dia dah retired. Pujuk dia masuk balik nak bagi cukup 30-0 kan? Sekarang 29 nak bagi cukup 30. Dia kata apa tuan-tuan dan puan-puan? Dia kata hari ni orang bukan Islam tak baca Quran. Mereka bukan dengar pun kuliah macam kita, mengaji ayah-ayah, ibu-ibu, Masya Allah ilmu banyak. Mereka tak tengok program-program agama, tapi mereka tengok siapa? Orang Islam yang beragama Islam. Kita pula yang mengaji, kita pula yang menuntut ilmu, kita pula yang menghafal Quran, kita pula yang menghafal hadis, maka kena pamerkan akhlak Nabi SAW. Itulah bekalan kita, bekalan pahala kita. Jadi yang pertama tadi apa? Kesimpulannya daripada pusingan yang pertama, iaitulah bekalan amalan yang boleh kita ambil. Yang pertama adalah daripada lisan. Banyakkan menyebut perkataan-perkataan zikir, selawat, baca Quran. Pahala mudah tuan-puan, nak boleh pahala ni baca Quran. Nabi kata baca Quran lancar dapat berapa? 1 pahala. Tak lancar 2 pahala. Falahu ajrani takak. Kemudian pula alif lam mim bukan 1 pahala. Alif 1, lam 1, mim 1 bi'asyrati amsalihah. 10 ganda pula. Allahu akbar. Duduk saja-saja daripada apa? Daripada seremban 3 nak pergi seremban 1. Boleh semuka berapa ribu dah pahala dapat. Kan? Buka apa? Buka radio, buka Quran, sambil
sambil duk kita ambil duk follow, sambil duduk ulang kaji, i'adah dapat pahala. Dengar pun dapat pahala, tuan-puan. Sebab itu yang dikatakan sumber pahala yang pertama daripada apa? Lidah kita. Yang kedua, perbuatan. Solat, perbuatan yang nampak. Sedekah, Masya Allah, tuan-puan. Baru-baru ni ada hamba Allah, dia penyakit kanser. Cancel ke cancel? Kalau cancel tak ada penyakit. Kanser, sungguh ni. Doktor kata, Datuk, lebih kurang 6 bulan lagi Datuk akan KO. Kasar. Itu daripada apa? Pengamatan doktor tu. Dia pun bagi satu tempoh supaya apa? Tempoh untuk bersedia apa-apa kemungkinan. Jadi kanser ni, tuan-puan, adalah penyakit yang terlalu banyak. Jadi bila kena seorang hamba Allah ni, dia pun siap sedia. Balik rumah tu taubat apa Datuk ni, Masya Allah, orang baik. Dulunya sedekah tu biasa, hari ni dia gandakan lagi, luar biasa sedekah dia. Bila follow up dengan doktor, akhirnya tuan-puan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, hilang penyakit sedekah ni. Itu dia panggil amalan yang perbuatan. Yang ketiga, amalan yang pahala kita berterusan, iaitulah kita buat apa pun, pergi mana pun, kita bawa sifat al-ihsan, iaitulah Allah ada di mana-mana. Jangan takut, jangan sedih. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. InsyaAllah. Maka kita hidup, kita senang, kita susah, kita gembira, kita duka, kita akan mendapat pahala. Dan kita akan mati dengan kalimah la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati, meninggal dunia dengan kalimah la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. Wallahu a'lam. InsyaAllah pusingan yang kedua, kita akan huraikan tentang apakah kelebihan kalimah la ilaha illallah. Jadi saya berikan kepada pusingan yang pertama ni kepada sahabat saya, Ustazah Da'i Hidayah. Fadhali. Bismillah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wa 'amalan. Alhamdulillah, tuan-puan, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, saya rasa lama dah tak kita jumpa ya. Dulu tu tahun bila? 2 tahun lepas kot. Ke tahun lepas? Tahun lepas ya? Alhamdulillah, Allah rezekikan lagi kita jumpa untuk malam ini ya, dengan namanya Majlis Ilmu. Baik tuan-puan, muslimin muslimat, bila tadi kita bincang tentang tajuknya pahala, cukupkah bekalan pahala? Al-Fadil Ustaz Dayah Hazman dah bincang banyak tadi bagaimana untuk kita peroleh pahala ini. Tuan-tuan, muslimin muslimat, saya buat kajian dalam tesis saya. Kita lihat bagaimana pandemik COVID-19 ini memberi kesan yang besar kepada masalah jiwa manusia. Bagaimana kes bunuh diri, tuan-tuan, klien yang saya jumpa, remaja yang nak bunuh diri, yang dah bunuh diri dan sebagainya. Kita lihat masalah yang berlaku sekarang ni, adakah ianya bentuk musibah yang kita perlu untuk makin jauh darinya ataupun dari Allah, ataupun ia satu bentuk musibah yang kita kembali untuk muhasabah. Sebab itu kita nak tanya soal, adakah cukup pahala bekalan kita? Sebab itu kita lihat, jom sama-sama tuan-tuan, muslimin muslimat, ibu ayah. Qala Rasul, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Nabi menyebutkan tentang apa? Kun fid dunya, jadilah kita ini orang yang hidupnya di dunia ini seperti siapa? Seperti orang yang asing ataupun seperti musafir. Kenapa kita sebut ini? Kita lihat tuan-puan, kenapa antara rata-rata kes perceraian kita tak sebut banyak di Malaysia. Lebih banyak kes perceraian berbanding kes perkahwinan. Lebih banyak kes-kes anak luar nikah berbanding kes-kes yang kita sebut kes-kes yang baik ataupun positif lebih banyak, ataupun yang lebih buruk lebih banyak. Sebab itu subhanallah, kita istighfar sama-sama.
Kita tak tahu, mungkin itu adalah asbab daripada dosa, daripada perkara yang kita lalai leka yang kita buat, menjadikan musibah-musibah yang lebih besar. Kerana itu ulama menyebutkan apa? Ulama menyebutkan musibah yang terbesar itu bukanlah kita nampak sakit, miskin, jatuh sakit, anak sakit, rumah tangga tak bahagia, itu saja satu musibah. Ulama kata musibah yang terbesar bila satu dosa, satu perkara maksiat membuka lebih banyak pintu-pintu dosa-dosa yang lain, itu adalah musibah yang lebih besar. Kita buat satu dosa menjadikan kita makin seronok dengan dosa. Kita buat satu dosa menjadikan tertutup pintu-pintu yang makin mendekatkan kita kepada Allah. Allahu Rabbi. Sebab itu tajuk perbahasan atau perbincangan kita pada hari ini berkaitan pahala. Cukupkah pahala kita? Saya panel sama-sama, kami pun muhasabah. Kita jom sama-sama muhasabah. Bila sebut tentang pahala, kita balik tadi tentang hadis Nabi Muhammad SAW, jadilah kita seperti orang asing ataupun musafir. Apa maksudnya? Kita jadi manusia yang cukup dengan apa yang ada dekat dunia. Kita kalau duk cari dunia lebih-lebih, kita akan rasa leka, rasa lalai. Sebab itu orang yang sakit jiwa tu, sakit jiwa dia sebab apa? Sebab bila Allah tarik satu nikmat, dia rasa seluruh hidup dia dah hancur, seluruh hidup dia dah musnah. Allah uji dengan apa? Tidak ada pekerjaan, Allah uji dengan kesihatan, Allah uji dengan itu dan ini, dia rasa hidup dia dah habis, dah tamat. Sedangkan rupa-rupanya banyak lagi nikmat-nikmat yang kalau kita buka mata, banyak lagi nikmat, peluang, ruang yang Allah bagi untuk kita kumpul banyak-banyak bekal dan amal. Sebab itu bila kita bincang, jadilah kita ini manusia yang bila musafir dekat dunia. Sifat orang yang musafir macam mana tuan-puan? Ni kan, kalau kita pergi highway sekarang tuan-puan, Allah musim-musim cuti ni, jam ke tidak? Jam tak kisahlah Covid ke tidak Covid jam balik utara ke balik selatan ke, jam. Sebab orang apa, beria nak pergi balik jumpa mak ayah dah lama tak balik, tak apa, kita jaga SOP. Tapi yang penting kita bincang tadi tentang apa, bagaimana sifat orang yang musafir. Kita nak pergi musafir, nak pergi jalan-jalan dengan anak keluarga, kita duduk satu hotel. Kalau tuan-puan kita duduk dekat hotel, kita ni musafir, kita duduk hotel. Hotel tu, ada tak kita duduk kat hotel tu, kita duduk macam rumah kita? Ada tak? Kita kata dengan suami kita, bang, kita duduk hotel ni kan, macam seronok je. Jom kita duduk lama sikit, sebulan, ada tak? Ataupun kita duduk hotel kan, kita kata apa? Bang, TV kat bilik hotel ni tak macam TV kat rumah kita besar. Jom kita pergi tukar, adakah? Ibu-ibu muslimah ada tak pernah buat? Ataupun kita kata, bang, jom kita tukar langsir kat hotel ni. Langsir Zurang ni cantik lagi, bunga-bunga. Langsir hotel, hitam je. Ada? Tak ada. Sebab apa? Kita tahu hotel tu apa? Kita duduk lama ke sekejap? Sekejap. Hotel tu siapa punya? Orang punya, bukan kita. Jadi apa kita nak sebut? Musafir. Bila kita duduk jalan, duduk jauh, duduk rumah orang ke, duduk hotel ke, penginapan yang sementara, kita takkan buat suka-suka. Kita akan duduk seadanya. Sebab itulah manusia, kita hidup dekat dunia, duduk dengan secukupnya. Dan apa yang kita nak cari tadi, yang kita bincang ini tentang ganjaran, pahala, bekal. Sebab itu ulama menyebutkan apa? Kita ini hidup di dunia seolah-olah kita ini sedang menanam hasil tuaian yang kita akan tuai di hari akhirat nanti. Dan bila bincang amal-amal yang kita tadi, Al-Fadhil Ustaz Zahid Azman dah sebut tentang iman, tentang keyakinan, bagaimana orang yang beriman yakinnya sungguh-sungguh. Sebab itu tengok, orang yang beriman, iman dia yakin tentang akan apa yang Allah janjikan, Allah akan beri dan sediakan, dia akan sungguh-sungguh untuk bersegera dengan apa perkara kebaikan, amal soleh yang kita nak buat. Sebab itu kita bincang tentang pahala. Kalaulah pahala itu kita nampak, kita buat benda baik, nampak pahala kredit masuk dalam akaun bank kanan kita. Kita buat dosa, kita tahu nampak ada akaun saham-saham buruk masuk dalam bank kiri kita. Agak-agak ramai tak buat dosa. Tak kot kita nampak dosa berjalan masuk kejar kita. Sama juga dengan pahala. Kalaulah orang nampak pahala, pasti dia akan bersegera nak dapatkan pahala tadi. Tapi ini kita bincang, pahala itu kita tak boleh nampak takat dengan mata fizikal, tak boleh ukur, tak boleh timbang. Tapi apa? Iman. Sebab itu kita bincang tadi, orang yang beriman. Orang yang beriman, dia tak nampak tapi dia yakin.
Maka ulama kata apa cara untuk membuktikan keimanan? Tadi Al-Fadhil Ustaz dah bincang. Itu salah satu antaranya. Gunakan mata, gunakan telinga, gunakan mulut, ucapan lisan, perbuatan anggota. Itu cara membuktikan kita ini beriman. Dengan apa? Dengan melakukan amal baik dengan seluruh apa nikmat yang Allah bagi. Tadi contoh mudah dengan anggota. Sebab apa? Itu paling dekat dengan kita. Mulut, kita tak payah pinjam mulut orang. Kita ada mulut sendiri. Sebab itu cukup dengan zikir apa yang kita boleh. Cukup dengan apa yang kita boleh ucap, manfaat atau mudarat. Itu antara bukti keimanan. Ulama sebut nak buktikan keimanan kita adalah dengan anggota kita. Buat perkara yang Allah reda. Sebab itu subhanallah ya, bila kita bincang, jom kita muhasabah. Hari ini saja ya, anggota kita ini daripada mata, mulut, telinga, tangan, banyaknya buat apa ya? Tangan ni, ya Allah, tangan ni ya Allah, daripada saat kita lahir, ibu-ibu, tuan-tuan yang depan saya yakin dan jamin ada umur 50-an, 60-an, bayi-bayi ibu ayah saya. Cuma kita bayang tangan ni daripada usia kita lahir sampai usia saat ini, banyaknya buat amal atau buat dosa. Ada baik atau buruk, pahala atau dosa dengan tangan yang sama. Sebab itu bila kita bincang Allah yang maha baik, walaupun mungkin tangan ini banyak buat dosa, banyak buat maksiat, banyak buat perkara buruk, tapi tidak pun sekali sesaat Allah jadikan tangan ini tiba-tiba lumpuh. Mata hari ini, ada tak mata hari ni dapat dah baca 5 ke 10 muka surat Al-Quran? Kenapa? Jom kita bincang. Bulan Ramadan, orang berlumba-lumba bekerja-kerja ya, rindu betul ya, sungguh rindu. Kita pergi ke Masjidil Haram, kita pergi ke Masjid Nabawi. Alhamdulillah Allah rezekikan saya sebelum PKP. Saya turun di landing daripada airport 16 hari bulan Februari tahun ini. 18 Februari PKP dilaksanakan. Daripada mengerjakan umrah, ya Allah ya, tabung haji travel, kontak Ustazah boleh pilih tarikh 1 tahun ini. Sampai bulan 12 Ustazah boleh pilih nak pergi tahun bila ataupun tarikh bila. Hati saya kuat kata apa, saya nak pergi awal tahun juga, bulan 1. Balik landing 16 hari bulan 2, sempat rehat 2 hari terus PKP. Nak kata apa, kerinduan kita. Kita lihat bagaimana suasana tuan-tuan yang dah berpengalaman bila di Masjidil Haram di Mekah. Kita tak lekang dengan Al-Quran. Sebab apa? Kita tahu ganjaran tadi, kita sebut pahala. Tapi kenapa di Malaysia kita tak buat? Sedangkan pahala tadi bukan Allah berikan pada tempat-tempat tertentu, bukan pada masa-masa tertentu. Kita bincang pada Ramadan, ya, kenapa orang berlumba-lumba dengan Al-Quran, berlumba-lumba dengan perkara baik, sedekah, infak? Sebab kita tahu, yakin. Ini kita bincang tadi, iman, yakin. Bila orang yang yakin, dia ada ilmu dan dia yakin, maka dia buat. Kenapa Ramadan orang dapat khatam Al-Quran lebih 2 kali? Sebab dia yakin, dia tahu ada ganjaran yang Allah berikan berlipat kali ganda. Orang sanggup qiyamul lail, orang sanggup iktikaf di masjid sebulan Ramadan. Sebab apa? Yakin. Tapi kenapa pada bulan-bulan yang lain Al-Quran kita dah hilang mana? Tuan-tuan, saya di Selangor ya, mengajar Al-Quran. Rata-rata ada pelajar-pelajar ataupun remaja-remaja yang dah berusia pun masih lagi merangkak-rangkak baca Al-Quran. Maka bila kita bincang ini tuan-tuan, bagaimana generasi kita akan datang? Kita bincang tadi Al-Fadhil Ustaz menyebutkan kita kena ada ilmu. Nak ada ilmu itu bagaimana? Bagaimana kita lihat dan belajar daripada kisah Nabi Musa AS dan Nabi Khidir. Perjalanannya tadi dalam suratul Kahfi ditekankan tentang ilmu. Maka bagaimana kita, generasi kita, nak rasa takut, nak kejar pahala, nak rasa rajak, rasa harap kepada Allah kalau tadi ilmu kita tak ada. Sedangkan ilmu tadi kita berbalik-balik tentang bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Sebelum tu, ni nak azan dulu ke ataupun terusnya? Terusnya? Oh, buat 10 minit, baik. Oh, setiap 10 minit ada alarm ya, baik. Saya takut ke tiba-tiba kena berhenti ke apa ya, baik. Sebab itulah tuan-tuan muslimin muslimat, bila kita bincang balik tadi tentang pahala untuk mukadimah kita, kita lihat ini bagaimana dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa alaysa lil insan, sesungguhnya manusia itu dia takkan ada apa-apa pun lil insan untuk manusia itu illa ma sa'a, kecuali apa yang diusahakan.
Apa maksudnya di sini? Ulama mufassir mengatakan apa yang diusahakan itu membawa maksud nanti kelak bila kita dibangkitkan di hari akhirat, di mahsyar, tak ada satu apapun yang dapat menjadi kelebihan manfaat pada kita kecuali apa yang kita usahakan bila kita hidup. Apa maksudnya? Pahala. Apa maksudnya? Ganjaran. Apa maksudnya? Amal soleh. Dan mungkin ada orang pernah, saya pernah berprogram dengan non-Muslim tuan-puan. Kita buat satu perdebatan, duduk bersama panel-panel Islam, non-Muslim, orang Muslim, non-Muslim. Orang yang datang audiens ni ada rata-rata non-Muslim, ada yang Muslim pun ada. Kita buat satu forum. Kita nak kenalkan bagaimana hebatnya Islam ini pada mereka. Nak kenalkan ilmu ini. Maka apa, ada salah satu tanya, syurga neraka itu wujud? Ya, saya kata syurga neraka itu wujud. Kita perlu percaya, kita perlu yakin. Dan apa tuan-puan? Dia kata orang yang masuk syurga ini tuan-puan, masuk syurga dengan rahmat Allah. Saya kata betul. Ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi menyebutkan apa? Syurga itu kita akan masuk bukan dengan amal semata-mata, bahkan dengan rahmat Allah. Maka dia tanya apa? Kalau macam tu tak payah buat apa-apalah, ya? Dengan rahmat Allah kita doa cukup dapat syurga. Betul ke tidak tuan-puan? Ya? Ulama jawab tentang perkara ini tuan-puan. Bagaimana nak dibahaskan balik syurga itu kita masuk dengan rahmat Allah, betul. Tapi ulama kata untuk mendapatkan rahmat tadi perlukan dengan usaha kita manusia ini. Bagaimana usaha kita? Dengan amal soleh tadi. Bagaimana manusia kita ini usahanya? Dengan ganjaran yang baik kita nak buat sebagai bekal dan amal. Sebab itu subhanallah, kita inilah nak kumpul balik ganjaran kebaikan amal baik yang kita nak buat tadi untuk bekal pada hari akhirat yang mana nanti tidak ada lagi apa perkara yang boleh bantu kita. Kita ada harta yang banyak, kita ada tanah berhektar-hektar, kita ada ramai anak keturunan yang hebat-hebat, tapi satu pun takkan dapat membantu. Hatta ketika itu disebutkan apa di mahsyar, manusia nanti berdiri seolah-olah berdiri, ditanya Allah, ditanya dengan beberapa soalan, tapi kita ini apa? Kita seolah-olah tak mampu nak jawab, tak ingat nak jawab apa. Setiap persoalan-persoalan, nanti kita akan bincang lebih detail tentang itu tuan-puan. Sebab itu moga-moga dengan amal baik yang kita buat, kita dapat mampu memberikan hujah yang terbaik insya-Allah. Dan apabila kita bincang lagi tuan-puan muslimin muslimat, bila kita lihat lagi bagaimana amal baik ini sebenarnya sangat-sangat membantu kita. Sangat membantu apa? Ada yang pernah tanya, bagaimana kita nak check kita ini ada halawatul iman, iman kita ini bila kita rasa manis, rasa seronok, macam mana kita nak check iman kita ini sedang baik, iman kita ini sedang sihat, macam mana kita nak cek? Ada tak cara kaedah? Ibu-ibu pernah tak cek macam mana iman saya hari ini baik ke tidak? Pernah tak cek? Ya, kalau kita demam, kita batuk, kita boleh cek, betul? Kita demam, kita pegang kepala panas, kita tahu kita demam tak sihat. Ya, kalau kita batuk, sakit tekak, kita tahu sedang tak sihat, kan? Batuk. Tapi bila iman kita sedang sakit, macam mana kita nak cek? Antara ulama kata apa? Lihat, kalau amal kita makin berkurang, Al-Quran kita hari ini mungkin satu muka surat semalam 5 helai, hari ini selai je, ataupun tak baca langsung, itu antara tanda-tanda iman kita sedang sakit, sedang apa? Sebab itu iman kita ada naik, ada turunnya, ya? Kita lihat pula bagaimana zikir kita, bagaimana doa kita. Ada masa, betul ke tidak? Ada masa doa kita, doanya sungguh-sungguh, doanya sungguh-sungguh, doanya penuh takut, harap pada Allah sehingga mengalir air mata. Tapi ada satu masa lepas solat terus hilang. Terus hilang, tengok drama TV mungkin, ya. Hilang terus, tangga telepon habis, tak ada doa. Kenapa itu berlaku? Sebab itu tanya balik pada iman, ya, bagaimana iman kita. Sebab itu moga-moga Allah terus thabbit qulubana, tetapkan hati kita dengan perkara-perkara kebaikan insya-Allah. Dan saya rasa saya pulang balik kepada Dai Hazman. Kita akan bincang lebih lanjut lagi. Kita nak bincang untuk slot yang kedua, bagaimana untuk kita meningkatkan ganjaran amal baik kita, pahala kita dengan cara-cara bagaimana. Kita bincang untuk slot kedua biiznillah. Tafadhal al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sahabat saya Ustazah Dai Dayu. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Sihat lah? Alhamdulillah. Dia
tanda-tanda bahawa orang itu bahagia, yang pertama dia melihat penceramah. Duka cita dia melihat jam dan pintu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita orang berbahagia, insya-Allah, dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah itu bukannya beroleh isteri yang nama Hasanah saja, bahkan kawan yang hasanah, keluarga yang hasanah, hati yang hasanah, pandangan yang hasanah, mata, telinga, itu dah yang disebut sebagai kebaikan. Baik, kembali kepada persoalan yang kedua. Apabila kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mendengar satu hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata, siapa yang meninggal dunia, mati ya tuan-puan. Hari ni ramai orang yang mati, kemarin ramai yang meninggal dunia, esok entah siapa. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita. Kenapa hari ni Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita? Panjangkan usia saya yang banyak dosa ni. Ada dua kata ulama. Alamat dia yang pertama, sebab dia mungkin Allah Subhanahu wa taala sayangkan kita. Ataupun yang kedua, Allah murka kepada kita, wal iazubillah yang kedua. Allah bila sayang kepada kita, dia bagi kepada kita peluang. Anak kita kan, tuan-puan sekalian, anak kita suruh dia pergi kedai. Alung, pergi kedai je. Kedai apa kedai? Oh, aduh okey lah. Kedai apa kedai? Dia tak angkat tinggi lagi. Ada angkat tinggi, kemudian ada yang kedua dia buat suara itik. Dia mula gitu kan, contoh. Anggur ada, dia buat suara itik. Saya pun tak tahulah kan, tak ada anak lagi. Anak tegak dah. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, ini ujian. Sebab itu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata, bila kita orang Islam, Masya Allah, di depan saya ni semua orang beruntung. Tuba, Nabi kata, beruntunglah kamu, berbahagialah kamu. Nabi ulang sekali ya. Dia sekali dia tak pergi ulang, sekali dia habaq. Nabi habaq kepada sahabat, beruntunglah liman ra'ani, orang yang melihat aku dan beriman kepada aku, percaya, ikut aku, follow my step. Dan Allah kata, kalau kamu cinta kepada aku, kamu kena ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikut Nabi Muhammad. Tuan-tuan sekalian, Nabi kata apa? Nabi kata, beruntunglah orang yang melihat dan beriman. Sahabat senyum, Masya Allah. Ada yang senyum, ada yang gembira, Masya Allah. Mereka faham bahawa khitab ayat itu adalah untuk mereka. Tapi rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang 3 kali perkataan beruntung tu. Subhanallah. Untuk siapa pula lagi? Liman lam ra'ani, mereka yang belum melihat aku. Lam itu dalam bahasa Arab dia panggil belum lagi, tidak lagi, not yet, kata orang Seremban. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, nah, belum lagi melihat aku. Siapa? Selepas daripada sahabat tabi'in, atba' tabi'in, sampailah daripada mutaqaddimin hinggalah mutaakhirin. Lagi jauh kita daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi masa zaman itu. Lagi kita ingat Nabi, kita lagi akan disayangi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 kali Nabi ulang. Wallahi tuan-puan, Nabi sayang kepada kita. Wallahi Nabi sayang kepada tuan-puan. Syaratnya kita kalau boleh kita kena ingat Nabi selawat selalu. Sebab itu di antara 7 saya nak kongsikan kepada tuan-puan. Di antara 7 amalan pahala yang berterusan waktu kita hidup. Bila mati saja tinggal 3 saja. Tapi yang hidup ni tuan-puan, kita beramal dengan amalan ni, dia berterusan. Sebagaimana yang Ustazah sebut tadi, orang ni kalau nampak Masya Allah, dia tak berhenti tuan-puan buat benda. Yang pertama apa dia? Yang pertama ulama kata, tuan-puan boleh keynotekan benda ni. Boleh notekan benda ni, InsyaAllah kita akan to do list, kita buat. Yang pertama, jangan lupa membaca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas tuan-puan. Ada orang yang dia tak mampu nak khatam Quran, dia membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali umpama dia khatam Quran. Subhanallah, hebat. Sahabat kita Haji Zul pergi kerja, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Dia buat berapa? 3 kali berhenti. Ada yang sekali nafas mana? Qul huwallahu ahadinillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semput. Abang kenapa semput abang? Oh, baca surah Al-Ikhlas. Tuan-puan, baca surah Al-Ikhlas. Apa kelebihan dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali, maka akan dibangkitkan dia di dalam syurga Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Siapa di kalangan kita yang tidak hafal surah Al-Ikhlas? Semua hafal. Masya Allah. Sebab itu surah Al-Ikhlas ni hebat. Kebanyakan surah, a'zamu surah minal Qur'anil Karim. Di antara surah dalam Al-Quran, verse, ayat yang Allah sebut berkait dengan dalam konten tu. Tapi surah Al-Ikhlas tidak menyebut tentang itu. Surah Al-Fatihah menyebut Al-Fatihah pembukaan, iftitah. Mulakan dengan Bismillah, dengan nama Allah, in the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Sebut tentang pembukaan. Apa-apa pun Nabi kata, buka dengan Bismillah. Bila selesai sebut apa? Alhamdulillah. Rehan menyanyi. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan diberkati Allah. Yang pertama, surah Al-Ikhlas. Jangan tinggalkan. Kalau boleh amal 10 kali sehari, ulang. Sebab tu kita jangan terkejut. Suami kita, abang asyik-asyik kul huwallah, asyik-asyik kul huwallah. Sebenarnya dia ambil daripada hadis ni. Oh, saya backup lah tuan-puan, insya-Allah yang insya. Saya seronok kuliah kat sini. Tu kata kat Abang Zul, Haji Zul, janganlah skip saya. Ya. Di antara tempat yang saya suka jumpa hadirin hadirat adalah antara surau ni. Tengok. Saya TTJ ada, atas lagi pun ada, apa belah mana? Surah Sabirin. Tapi ni antara yang terbaik. Negeri Sembilan alhamdulillah terbaik. Kuliah penuh walaupun PKP. Baik, yang kedua, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak simple ni, tapi padahal dia punya fadilat, kelebihan yang sangat besar. Sekali kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ampunkan 10 dosa kita. Bukan 3 in 1. Milo boleh 3 in 1, gula, susu, Milo. 10 dalam satu Allah nak bagi bila kita selawat kepada Nabi. Man salla alayya marra sallallahu alaihi biha asyara. Tuan-puan, 10 dosa kita Allah ampunkan. Dosa yang nampak, yang tak nampak, yang jelas, yang tersembunyi, yang sengaja, yang tak sengaja, Allah ampunkan semua. Allah sayang kepada kita tuan-puan. Sebab tu Nabi kata apa? Since kita sebut la ilaha illallah, layak masuk syurga. Itu kampung kita. Dalam bahasa Arab ni dakhala, Allah tak kata, Nabi tak sebut saya dakhuluna, tidak dengan perkataan akan, future dah. Telah masuk. Sebab apa? Sebab kampung kita telah pun masuk syurga. Siapa yang masuk? Tok nenek kita telah masuk syurga. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Dah rasa dah syurga. Bila turun daripada syurga, kata ulama, Nabi Adam tak makan tuan-puan makanan atas dunia. Sebab apa? Allahu Akbar. Makan dia rasa tak boleh pergi. Sebab compare dengan syurga tu, kita ada rasa sedap sangat ni sebab tak biasa masuk lagi syurga. Mau kalau masuk syurga seminit dapat rasa makanan syurga, perasaan dia puasa setahun. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa yang saya boleh buat untuk nak masuk syurga? Nabi kata antaranya berpuasa. Nabi habaq macam tu, kalau kamu boleh puasa, puasa. Dia balun setahun tuan-tuan, ada riwayat. Nabi jumpa pula tahun depan, Nabi tak kenal, Nabi tak perasan siapa dia ni. Saya lah. Kenapa kering-kering ni? Rupanya dia berpuasa. Sejak dah jumpa Nabi, Nabi nasihatkan puasa, dia puasa. Sampai tahap macam tu tuan-puan, mereka nak masuk syurga. Padahal Nabi kata puasa pada bulan Ramadan saja. Kemudian tambah lagi pada bulan-bulan yang ada kelebihan 3 hari setiap bulan. Hari putih dia panggil Yaumul Abyad, Isnin Khamis. Nabi tidak wajibkan puasa sebulan, bulan Rajab Syaban, tidak. Kerana nanti bila Nabi wajib puasa, kena puasa, jadi letih pula kita.
Cukuplah tuan-puan, tambah-tambah wanita nak masuk syurga mudah, 4. Ustaz pun 4 bukan 4. Yang pertama, taat kepada Allah, taat kepada suami, jaga solat, jaga puasa, masuklah mana-mana pintu syurga yang kamu nak. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, selawat, banyakkan selawat. Kan? Ustazah dia cerita pengalaman dia, saya pun cerita juga. Saya duduk mengajar budak-budak mengajar ni, dia panggil home Quran lah, PKP. Kita ni apa yang ada mengajar ni, buat usurah lah mengajar. Kita main game dengan budak-budak, selepas mengajar main game, main pagi dia kena main dengan budak-budak ni, dia kena masuk dengan mereka. Maksudnya ustaz main game lah, seronok lah. Lepas-lepas kena bunuh, Allahumma salli ala Muhammad. Game ustaz awak duduk selawat. Kita kena biasakan selawat, baru Nabi sayang kita, insya-Allah kita akan masuk syurga. Dia pun Allahumma salli ala Muhammad, dia pun selawat juga sebab dia tengok kita. Padahal kita nak ajak dia, tuan-puan sekalian. Sebab tu kena biasakan. Yang macam guru kita Ustaz Pak Long, Syekh Zainul Asri, Allahumma salli ala Muhammad, diikuti oleh asatizah. Ustaz Jeffrey pun ikut, sahabat-sahabat dia pun ikut. Itu bagus, tuan-puan. Sebab apa? Sebab kita nak masuk syurga dengan syafa'atul uzma min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, 8.45 dah, tak cukup masa kita. Bagi kat saya mic, dengan bagi kat Ustazah ni perasan pukul 10 baru habis. Baik tuan-puan, kita laju sikit. Yang ketiga, ada 7 semua. Istighfar, jangan tinggal istighfar. Kita cerita itu tentang kisah Imam Ahmad. Imam Ahmad ni mayang, kemudian dia duduk belakang, dia berehat sat, kemudian kena halau. Pilah satu rumah kawan ni, duduk jadi tetamu. Kawan ni kata apa? Kawan ni duduk sebut. Imam Ahmad kata lah, tuan duduk macam duduk sebut. Kau tak suka saya mari rumah? Dia kata tak, saya tengah zikir. Apa yang tuan zikir? Saya sebut astagfirullah. Apa kelebihan? Apa yang selama ni saya zikir, semua Allah makbulkan. Cuma satu lagi yang saya nak bertemu dengan Imam Ahmad. Dia tak kena Imam Ahmad duduk depan dia. Rupanya semua yang dia nak Allah makbulkan sebab dia istighfar banyak. Bila kita banyak istighfar tuan-puan, Allah angkat blocking kita. Kita dengan Allah ni, Allah kata fa inni qarib. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sebab tu kalau kita nak doa kita dimakbulkan oleh Allah, kena banyak istighfar. Kata ulama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, dia kata asal bagi segala maksiat ini ikut nafsu. Bila kita buang nafsu kita, istighfar, kita kenal diri kita hamba, kita istighfar, maka Allah dekat dengan kita. Yang keempat, bertanya khabar keluarga. Ini adalah silaturahim. Tuan-puan, kita jaga hubungan silaturahim, pahala berterusan. Keluarga penting tuan-puan. Sebab tu bila kita meninggal nanti, 3 kita bawa ke kubur, kembali 2 tinggal 1. Bawa keluarga, bawa harta, bawa amalan, yang tinggal adalah amalan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ada anak yang mendoakan kita, iaitulah waladun salih, anak-anak, keluarga, kakak, abang. Itu juga dikira sebagai investment, amalan-amalan yang berterusan. Yang kelima, lafaz tasbih, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Yang keenam, kita kena tengok apa saja. Nabi Musa kata wa nazruhu ibratan, kena ambil positif. Ambil yang positif, jangan ambil yang negatif. Hari ni kita buka media sosial tuan-puan, macam-macam. Kerja nak negatif ya komen. Tu dia, artis tu banyak gila anak dia. Kawan ni kawan awal, mesti ada apa-apa. Tak kahwin, mesti tak laku. Kahwin, anak banyak, kuat gila. La ilaha illallah. Ambil yang positif, husnuzan dengan Allah, dengan manusia, insya-Allah kita akan senantiasa dapat pahala. Yang terakhir sekali, mendoakan orang lain. Wallahu a'lam. Bismillah. Ibu-ibu dia tengah khusyuk nak tulis, tiba-tiba habis lah. Macam iklan nak tiba. Baik.
Saya tertarik dengan apa perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz. Saya nak tambah sikit je yang last tadi, mendoakan orang lain. Subhanallah. Bagi Nabi Muhammad SAW menyebutkan apa? Siapa yang mendoakan orang lain tanpa orang lain tahu, ada satu malaikat khas yang akan mendoakan apa yang kita doakan tadi dengan kebaikan yang sama. Contoh, kita nampak orang susah, ya Allah berikan kemudahan pada dia, ya Allah lapangkan rezeki dia, ya Allah mudahkan dia. Malaikat doa perkara sama yang kita doakan tadi. Maka kita tengok mana satu yang lebih. Kita kata doa malaikat ni, doa malaikat yang tak ada ijabah, yang tak ada hijab, yang terus diangkat. Maka tengok perbanyakkan doa orang lain. Satu keajaiban, the miracles of doa, ya. Satu amalan, jom sama-sama kita buat tuan-puan. Apa antaranya? Saya suka, ya, kalau pergi kita banyak travel, kita banyak musafir, ya. Naik kereta kadang-kadang hujan. Tadi pun daripada Selangor Shah Alam saya datang sini tadi hujan, ya. Ada orang naik motor dekat highway. Apa salahnya untuk kita doakan orang lain? Tuan-puan pun, ya, balik nanti nampak orang susah, balik nanti nampak orang yang perlukan pertolongan, tapi janganlah doa aja. Doa tinggal. Yang mana mampu untuk kita tolong. Doa. Kita doakan orang lain, kita tak akan jadi miskin satu pun. Sesaat pun kita tak akan susah, malah Allah akan mudahkan urusan kita. Kita minta Allah mudahkan urusan dia, malaikat minta pada Allah mudahkan urusan kita. Sebab itu keajaiban doa ini sangat besar. Itu topik lain, insya-Allah. Maka doa. Dan kita terus berbalik tentang pahala tadi tuan-puan, muslimin muslimat. Saya tak banyak, kita kongsi 4 insya-Allah. Bagaimana untuk kita mempertingkatkan amal soleh kita. Tempat tadi kita dah bincang, amal soleh inilah antara jalan-jalan untuk kita dapat ganjaran pahala kebaikan. Dan sikit lagi, tadi Al-Fadhil Ustaz ada menyebutkan tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Ada seorang jemaah tanya, bagaimana kita nak cek bahawa Nabi cinta pada kita, bahawa cinta kita pada Nabi dibalas, ya. Ada orang tanya, bagaimana kita nak tahu bahawa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu dibalas, Nabi balas cinta kita. Maka jawapannya apa tuan-puan, ya? Syekh-syekh jawab apa, antara ulama-ulama kata apa? Kalau kita nak jawab macam ni, macam mana? Sebenarnya bukan kita nak cek, nak tahu bagaimana cinta kita dibalas. Sebenarnya Nabi lah dulu yang telah cinta pada kita. Bagaimana untuk kita membalas cinta pada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi dulu dah cinta kita. Bagaimana untuk kita melaksanakan perkara ketaatan, melaksanakan perkara kebaikan untuk membuktikan rasa kecintaan kepada baginda Nabi. Sebab apa? Ketika mana baginda Nabi menyebutkan kepada para sahabat bahawa seluruh umatnya nanti akan masuk syurga kecuali ada yang tak nak. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah orang yang tak nak masuk syurga? Maka tengok Nabi kata, ada. Siapa yang tak buat perkara ketaatan, buat perkara yang Allah suruh, buat apa ketaatan yang Nabi buat, dan malah mengingkari, buat perkara yang dilarang pula, dahlah tak buat perkara taat, buat perkara kemaksiatan, buat perkara yang dilarang, orang inilah yang tak nak masuk syurga. Sebab itulah tuan-puan, muslimin muslimat, kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW ini perlu kita suburkan kepada seluruh ahli keluarga kita khususnya. Sebab kita nak masuk syurga bukan seorang-seorang, kita nak masuk syurga dengan anak, suami dan keturunan kita, insya-Allah. Itu selingan. Dan kita lihat terus kepada 4, bagaimana cara untuk kita mempertingkatkan amalan kita nak bawa pulang pahala ini. Yang pertama, tanamkan ar-raja', rasa harap kepada Allah. Ada orang dia mengharapkan syurga sebab dia dah tahu, dia yakin syurga itu dah wujud, neraka itu wujud. Tapi bagaimana untuk kita mempersiapkan diri kita ini sebagai ashabul jannah, penduduk ataupun ahli syurga? Macam mana caranya? Ada orang hanya mengharap. Ulama kata apa? Harapan kosong itu hanya sia-sia. Apa maksudnya? Kita bercita-cita nak masuk syurga tapi tak ada jalan, tak ada usaha untuk masuk syurga, itu adalah sia-sia. Maka bila kita sebut tentang harap, kita harapkan keampunan Allah, apa jalannya, caranya? Adalah dengan banyak tadi disebutkan dengan istighfar. Ya, subhanallah, ada satu kitab, satu bab sahaja tentang istighfar. Bagaimana istighfar boleh mengangkat dosa, bagaimana istighfar boleh menjadikan doa kita tadi Allah angkat, bagaimana istighfar boleh menjadikan kita mendapat ganjaran pahala, istighfar mengangkat darjat. Istighfar sahaja satu bab berkaitan istighfar. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, kita nak jadikan satu perkara yang biasa dalam hidup kita. Cari satu benda
sama ada dengan zikirnya, sama ada dengan istighfarnya, sama ada dengan selawatnya. Pernah ada yang tanya, ustazah banyak sangat zikir ni, mana satu kami nak buat? Buat mana yang termampu. Sebab apa kita bincang tadi, kun fid dunya ka'annaka gharib, kita hidup kat dunia ni orang asing. Yang kita duduk kat dunia seolah-olah kita di R&R, kita rehat, kita rawat, kita pergi musafir, kita berhenti penat pergi R&R, recharge makan, isi minyak semua, baru kita jalan. Samalah di dunia. Di dunia ini adalah tempat kita ini nak kumpul banyak-banyak bekal sebagai tempat untuk kita apa? Kita nak musafir jauh lagi perjalanan kita. Perjalanan kita jauh lebih panjang. Tadi Fadil Ustaz menyebutkan tentang bagaimana nikmat syurga. Bagaimana Nabi Adam AS turun di dunia, tak lalu nak makan sebab nikmat makanan di syurga jauh lebih hebat. Maka dalam Al-Quran disebutkan apa? Ketika mana nanti manusia diberikan, nampak, diperlihatkan, orang yang miskin diperlihatkan tentang suasana syurga, kemudian ditanya dan dijawab apa? Aku tidak pernah merasa susah ketika hidup di dunia. Sedangkan kat dunia dia miskin, kat dunia dia susah. Bila pula orang kaya diperlihatkan tentang nikmat syurga, maka dia kata apa? Aku tidak pernah merasakan kenikmatan seperti ini. Sedangkan masa di dunia dia adalah orang yang kaya. Sebab apa? Di dalam syurga itu tidak ada tandingannya, kenikmatan yang sangat-sangat hebat. Inilah yang kita nak. Tapi kita bincang tadi, semua orang nak masuk syurga. Hatta saya tanya tuan-puan, saya program dengan anak-anak. Anak-anak apa? Anak-anak homoseksual, anak-anak yang murtad. Tapi mereka sedang dirawat. Dirawat maksudnya apa? Di pusat pemulihan akhlak. Kita tanya, adik-adik depan ustazah, siapa yang kat depan ni nak masuk neraka, angkat tangan. Tuan-tuan, puan-puan, seorang angkat tangan, dia kata, bukan saya nak masuk neraka ustazah. Saya angkat tangan nak kata, walaupun kami semua pernah buat dosa, kami pernah terlanjur, kami pernah murtad, tapi kami tak nak masuk neraka. Sebab apa? Ini kita bincang. Semua orang fitrahnya suci, fitrahnya baik, nak jadi hebat, nak masuk syurga, tempat yang selamat, tempat nikmat. Tapi persoalannya, cukupkah bekalan pahala kita? Cukupkah bekalan yang kita nak bawa sebagai kunci nak masuk syurga? Ada satu kitab bincangkan apa? Kunci-kunci untuk masuk syurga. Antaranya ini kita lihat amal soleh. Maka bagaimana persoalannya untuk tingkatkan amal soleh? Sebab apa kita bincang hari ni tuan-puan? Orang di luar, saya tak kata orang di Seremban, di luar, kes-kes bunuh diri kita bincang tadi, kes-kes sakit jiwa, sakit mental. Sebab apa? Kerana mereka hilang pergantungan dengan Allah. Mereka tak yakin apa yang Allah sedang takdirkan, sedang berikan pada mereka itu satu perkara yang ada hikmah. Mereka tidak melihat, tadi Ustaz sebut, lihat perkara yang baik, positif. Wa nabluukum, qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah ila akhir. Allah itu memberikan kita ujian dalam dua bentuk, baik dan buruk, khair wa syar. Ada bentuk yang baik, kekayaan, kesihatan. Mungkin dalam musim-musim PKP ada orang buat bisnes-bisnesnya meletup, itu satu bentuk ujian. Ada orang pula dibuang kerja, itu ujian. Tapi bagaimana ujian tadi menjadikan kita ini makin dekat atau makin jauh dengan Allah. Sebab itu bila kita bincang saat-saat ini, ada orang yang sekarang work from home, kerja dari rumah. Bila kerja dari rumah banyak masa. Dan kita lihat masa itulah kita nak isi dengan perkara-perkara kebaikan. Supaya masa tadi kita kena ingat masa itu amanah. Ulama kata apa? Sebenarnya kita manusia ini, hidup kita ini bermodalkan dengan umur kita. Makin singkat umur kita, modal kita makin kurang. Makin singkat umur kita, modal kita makin kurang. Dan apa? Dengan umur inilah yang kita nak buat apa perkara-perkara yang kita nak isi dengan umur kita. Kita nak habiskan umur kita bagaimana? Sebab itu pertama, nak tingkatkan amal kita dengan tanamkan rasa harap kepada Allah. Harap dengan erti kata apa? Harap yang sungguh-sungguh. Ya Allah, kami berharap. Ya Allah, berharap apa? Berharap untuk kami terus ditetapkan hatinya supaya terus melakukan kebaikan. Kenapa penting tuan-puan? Sikit perkongsian. Kenapa penting ibu-ibu depan saya? Kita perlu doa untuk anak-anak. Ada ibu-ibu yang kata, ustazah, anak kami dah 40-50 tahun dah, tak payah doa lah. Mereka boleh doa sendiri, dah besar. Tapi tidak, ibu-ibu, kuasa doa ibu-ibu sangat luar biasa.
anak kita besar mana, anak kita dah jauh mana, kerja mana pun, ibu-ibu perlu tetap jangan berhenti berdoa. Sebab apa? Kita bincang ini hati manusia. Siapa yang boleh jamin hati yang dalam dada kita, hati kita ini bukan hati orang sebenar, hati kita? Siapa boleh jamin hati kita ini sampai esok imannya masih hebat, masih kuat? Ada tak orang boleh jamin? Ya, tak boleh. Hati kita, iman kita sentiasa berbolak-balik. Hati kita ini sentiasa berbolak-balik. Iman kita naik dan turun. Kita tak nak bila turun dia makin turun, makin sakit. Sebab itu kita perlu doa pada Allah. Ya Allah, tetapkan hati kami, ya Allah. Dan apa antaranya? Itulah antara kita meletakkan sepenuh harapan kepada Allah. Kita merasakan aku ini hampa, aku tak ada satu usaha pun yang aku boleh lakukan kalau bukan dengan izin Allah. Sebab itu doa ini kuasa yang sangat luar biasa. Peganglah, pegang sungguh-sungguh. Lagi-lagi ibu-ibu, anak-anak yang bermasalah. Saya jumpa ibu-ibu yang anak-anak yang bermasalah. Saya kata apa? Ibu datang, ustazah tolong doa anak kami, ustazah. Tidak. Kuasa doa itu sebenarnya bukan pada saya, tapi pada puan, pada ibu. Ibulah yang boleh doa pada Allah, minta pada Allah untuk ubah macam mana hati anak tadi. Maka tuan-tuan, puan-puan, muslimin-muslimat, ini sangat penting. Lagi-lagi musim Covid sekarang ni, tuan-puan, Allah. Kalau kita buka satu-satu isu-isu semasa, sedih. Kadang-kadang kita duduk dekat rumah, kita rasa tak ada apa-apa. Kita rasa relax, rasa seronok duduk rumah, tak tahu apa yang berlaku di luar. Tapi rupa-rupanya di luar macam-macam masalah yang berlaku. Orang-orang yang dibuang dan diberhentikan kerja. Apa? Kes-kes pelacuran makin meningkat. Bila tak ada pekerjaan, mereka tak tahu nak kerja, nak sara hidup, nak kena makan, maka mereka melacur. Ini kisah benar. Maka tuan-tuan, puan-puan, kita tak nak generasi kita ini terlalai dan leka. Maka kita tekan kuasa doa tadi, ya. Kita tekankan tentang kuasa doa, ya. Letakkan pengharapan, harap sungguh-sungguh, ya Allah, kami ini tiada apa daya, ya Allah, kami tak ada apa kuasa, ya Allah. Kami berserah secara sepenuhnya, secara total kepadamu, ya Allah. Aku menyerahkan hatiku, jiwaku, seluruhnya kepadamu. Kita serahkan, harap kepada Allah sungguh-sungguh, ya, supaya apa? Akhirnya Allah yang akan jaga kita dan seluruhnya. Yang pertama, tanamkan pengharapan. Dan kita lihat apa antaranya. Qala Rasul, al-ahmaqu man atba'a nafsahu hawaha. Sungguh tidak berguna, atau dalam bahasanya bodohlah, ya, manusia yang mana man atba'a, yang dia ikut nafsunya, wa tamanna, tapi dia bercita-cita, wa tamanna 'ala Allahil jannah. Dia buat dosa, dia buat maksiat, dia leka, dia lalai masa hidup, tapi dengan cita-cita dan harapan nak masuk syurga Allah. Maka disebutkan, Nabi kata apa? Al-ahmaq, ya, bodoh ataupun tidak bergunalah orang ini, ya. Sebab masa hidup dia tidak gunakan masa tadi untuk buat perkara yang Allah redha, tapi akhir kehidupan nak masuk syurga. Ini harapan yang kosong. Sebab itu bagaimana harapan kita? Harapan kita, biarlah kalau kita ini betul nak masuk syurga Allah, nikmat Allah, bagaimana cara? Sebab itu kita lihat bagaimana Yahya bin Mu'az menyebutkan empat harapan yang sia-sia. Empat harapan yang sia-sia. Apa antara pertamanya? Bila mana dia ini mengharapkan keampunan Allah. Dia harapkan keampunan Allah. Dia harapkan Allah ampunkan dosa-dosa dia yang lepas, yang sekarang, yang akan datang, tapi dia tetap buat dosa. Ini harapan yang sia-sia. Dia mengharapkan Allah ampun. Ya, Allah itu Maha Pengampun. Tapi tengok apa usaha yang dia buat. Dia tidak melakukan apa-apa, terus dan terus dengan dosa. Ini harapan yang sia-sia. Dan yang kedua, tengok apa disebutkan oleh Yahya bin Mu'az. Bila mana orang ini dia nak dekatkan diri dia dengan Allah, tapi dia tak buat apa pun amal soleh, amal kebaikan. Ada kan orang yang dia rasa dia sunyi, dia tak tenang, tak bahagia, dia nak makin dekat dengan Allah, tapi apa? Tak ada satu pun perkara kebaikan yang dia buat. Tak doa, tak zikir, tak baca Al-Quran, tak duduk majlis ilmu. Macam mana kebahagiaan, ketenangan tadi nak masuk dalam hati? Bagaimana ketenangan tadi nak masuk dalam jiwa? Ulama menyebutkan apa? Bila mana satu perkara maksiat, dosa yang kita buat, umpama kita membina satu tembok pada diri kita. Satu dosa kita buat, satu tembok kita bina. Dua dosa, banyak dosa, bertembok-tembok yang kita bina. Dan tembok tadi akhirnya menjadi penghalang. Penghalang apa? Penghalang daripada hidayah Allah masuk
dalam hati kita, untuk jiwa kita. Sebab itu kita berbalik, ya. Orang yang mana nak harapkan redha Allah, nak harapkan makin dekat dengan Allah, bagaimana cara? Dengan amal soleh tadi. Dan yang ketiga, bagaimana harapan yang sia-sia bila disebut dia nakkan syurga tapi amal dia seperti ahli ashabun nar, ahli neraka. Dan yang keempat, orang yang mana dia nak bersama, dia rasa aku nak masuk syurga, nak bersama dengan orang-orang baik, orang-orang yang melakukan ketaatan, tapi akhirnya dia terus melakukan kemaksiatan. Maka kita lihat ini harapan-harapan yang sia-sia. Maka kita nak, biarlah kita terus berharap moga Allah jaga kita. Dan yang kedua, tanamkan rasa takut. Bagaimana kita nak takut ini? Disebutkan apa? Ketakutan ini bagaimana tuan-puan? Saya nak bagi satu contoh, ya. Katalah depan kita ni, saya tuang satu air, ya. Letak air, kita letak satu air, ya. Ambillah botol air mineral ni. Tuan-tuan puan-puan nampak saya tuang air mineral. Saya bagi tuan-tuan puan minum. Minum tak? Minum kot air mineral. Tiba-tiba saya keluarkan satu botol dalam beg saya tuang. Saya kata ini racun. Saya tuang dalam cawan yang sama, saya kata ini racun. Kalau saya offer pada tuan-puan, siapa yang nak minum cawan ni tadi, ada tak nak? Ada tak? Tak nak. Laju kata tak nak, kami sayang nyawa. Tiba-tiba ada orang baru datang. Orang baru datang masuk surau. Saya ajukan ataupun saya tanya, nak tak minum air dalam cawan ni? Agak-agak dia nak ke tak nak? Nak lah, ya, sebab dia tak tahu ada racun. Dia nak, dia minum. Kita tak nak sebab apa? Kita tahu ada racun. Maka tengok, orang yang analogi ini adalah orang yang takut tadi. Orang yang takut, bila dia tahu, dia takkan dekat, dia takkan buat. Dia takkan ambil, takkan minum sebab takut nak mati, takut ada racun. Orang yang takut. Sebab itu Sayyidina Umar, bila ditanya tentang takwa, disebutkan takwa itu ibaratnya, kalaulah kita nampak satu perkara, kita menjauhi daripada itu, itulah takut. Rasa takut kita, kita nak rasa takut tadi. Kenapa kena takut? Ada orang tak takut, dia boleh jalan pergi mana-mana seorang-seorang. Saya kongsi sikit tuan-puan, pengalaman lah juga tentang takut ni. Saya ni jenis yang susah untuk rasa takut. Kalau berdiri depan beribu orang pun kita rasa confident, tak takut. Saya pernah ditanya, apakah ketakutan saya? Saya kata ketakutan saya adalah bila saya tak pernah rasa takut. Dan tengok, Allah uji saya. Uji tahun lepas tuan-puan, saya kemalangan dalam seminggu tu 3 kali. Subhanallah. Hari Selasa, hari Khamis, Jumaat, 3 kali dalam satu minggu. Semua tu nak pergi ceramah. Hari Sabtu lepas kemalangan yang ketiga tu pun kena pergi ceramah lagi tu, memandu. Kenapa? Bila daripada situ kita belajar sesuatu. Sebab sebelum ini kita rasa aku tak takut, takut pada Allah tapi tak takut pada benda lain. Kita rasa terus berani, terus nak buat. Tapi bila Allah uji dengan sebegitu, kita kata apa? Ya Allah, aku tiada daya satu pun, ya Allah. Hari ketiga lepas kemalangan, saya memandu dalam keadaan, ya Allah, jangan biarkan ketakutan aku kepadamu, ketakutan aku kepada yang lain melebihi ketakutanku kepadamu. Sepanjang memandu nak pergi program, menangis ni, doa, ya Allah, jangan biarkan ketakutanku kepada yang lain melebihi ketakutanku kepadamu. Sebab sebelum ni kita tak pernah rasa takut itu macam mana. Kita tak pernah, tapi Allah jentikkan sikit rasa takut. Dan sebab itu bila kita sebut tentang ujian ni, sebenarnya ada hikmah yang kita boleh ambil. Apa dia? Ya, Allah uji dengan, tengok masing-masing pergi surau tutup muka, masing-masing tak boleh sah dekat-dekat, tak boleh salam. Rindu tak? Saya nak tanya, rindu tak salam sahabat kita? Rindu kan? Kalau dulu bukan musim Covid, salam bukan takat salam je, cium pipi, peluk bagai. Sekarang tak boleh. Rindu rasa tu. Tapi apa hikmahnya? Hikmahnya mungkin bila kita rindu orang tu, kita doa dengan Allah secara diam-diam. Ya Allah, jagakan kawanku ni, ya Allah. Ya Allah, tolong jaga dia, ya Allah. Kita doa diam-diam. Maka tengok hikmah. Sebab itulah subhanallah, bila kita bincang tentang ujian, rasa ketakutan ini, kita akan rasa kita ini sungguh-sungguh hamba, kita tak ada daya, kita akan menyerahkan seluruh urusan hidup kita pada Allah. Maka itulah akan menyebabkan kita terus dan terus untuk melakukan amal baik. Dan kalau tadi Al-Fadhil Ustaz Azman dah bincang bagaimana kita nak gunakan anggota-anggota badan kita ini untuk tujuan Allah redha, ketaatan, itu jugalah. Kalau kita takut, ketakutan tadi dalam hati tadi akan menghalang kita dari buat kemaksiatan.
Kita takut kepada Allah, takut dengan azab Allah, takut dengan segala yang bencana, musibah. Maka kita akan jaga diri kita, jaga diri kita dengan anggota kita tidak melakukan maksiat, mulut kita tak buat dosa dan sebagainya. Ketakutan ini sebenarnya memberi kesan yang baik dan dia akan membantu untuk kita tidak melakukan maksiat dan dosa. Dan akhirnya bila kita tidak melakukan dosa dan maksiat, kita akan suka untuk buat perkara amal baik. Sebab tadi persoalan awal saya tanya, macam mana kita nak merasa halawatul iman, iman kita rasa manis, kita buat perkara baik rasa seronok. Antaranya pertama, bila kita buat perkara, contoh bila kita baca Al-Quran, tengah baca seronok lah baca, nak baca sebelah lagi, nak baca sebelah lagi, itu tanda. Ataupun antara tengah zikir, ya, elok-elok selalu zikir satu tali tu 100 kali, zikir, seronok pula zikir, ya, tambah lagi. Itu antara tanda kita tengah halawatul iman, kita makin seronok dengan perkara kebaikan. Tapi bagaimana kalau iman kita tengah turun, baru duduk nak baca Al-Quran tiba-tiba menguap, contoh, ya, baru tiba-tiba angkat tali tasbih kita rasa penat, contoh. Itu antara tanda-tanda iman kita sedang sakit, maka kita tengah kena rawat. Dan kita laju lagi, antara lain apa dia, ya, bagaimana untuk kita kekalkan ataupun momentum amal kita, muhasabah. Ya, kita kena banyakkan muhasabah. Ya, bagaimana muhasabah, kita teliti balik diri kita. Ya, muhasabah, ya, bagaimana keadaan kita bila mana kalau kita kembali pada Allah nanti dalam keadaan kita tak ada amal pun. Sebab itu saya nak kongsi satu perkara tuan-puan, jom kita amal sama-sama jom. Ya, apa dia? Daripada murabbi saya kata apa? Setiap kali lepas kita buat kebaikan, jangan lupa sebut Alhamdulillah. Tadi Al-Fadhil Ustaz dah sebut, setiap kali kita sudahkan sesuatu kita sebut Alhamdulillah. Biasa kita orang Melayu ni, kita dapat apa je kita sebut Alhamdulillah. Dapat bonus akhir tahun contoh, ya, dapat apa lagi, ya, musim-musim PKP ni kita dapat apa, ada yang mungkin dapat BPN, ada yang mungkin dapat GPK, geran apalah tu, ya, geran pelaksanaan khas ke apalah semua tu, kita dapat, kita rasa seronok kita sebut Alhamdulillah. Tapi jangan lupa setiap kali kita buat kebaikan, kita sebut Alhamdulillah. Apa maksudnya? Kita lepas solat tadi, lepas bagi salam, lepas doa, cakap Alhamdulillah. Lepas baca Al-Quran, sebut Alhamdulillah. Kerana apa? Saya ambil dan belajar ini tuan-puan, sebab bila kita buat kebaikan, Allah izinkan, Allah ringankan, Allah mudahkan saat kita buat kebaikan tadi. Maka kita dapat solat tadi, kita dapat baca Al-Quran tadi, bukan kerana kita ini hebat, tidak, tapi Allah yang izin. Maka lepas sudah kita buat kebaikan, sebut Alhamdulillah, kerana Allah terus tetapkan kita dalam rasa seronok nak buat baik. Nah, ini jom kita amal sama-sama. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu. Saya kembali pada Al-Fadhil Ustaz Zayan Hazman sebelum kita buat khulasah kesimpulan. Tafadhal. Baik, Alhamdulillah. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan semua Alhamdulillah dapat banyak intipati daripada nasihat daripada Ustazah tadi. Saya sendiri berkongsi sajalah, kerana ibu-ibu, ayah-ayah depan saya ni semua saya kenal percaya banyak amal kebaikan daripada saya. Kami hadir ke sini bukan atas kapasiti alim ataupun alamah, tidak, tetapi ingin berkongsi sahaja. Jadi saya tengok pun Abang Zul ataupun imam kita Haji Zul sudah pun meratib, insya-Allah. Itu menunjukkan bahawa kita sudah sampai ke penghujung rancangan. InsyaAllah kalau ada umur sumur di jalan boleh kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah kami jumpa lagi. Kerana saya faham dan maklumlah sekarang PKP kan, jadi waktu dan masa pun terhad. Jadi apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan sama kesimpulan. Baik. Jadi saya, sebelum saya nak simpulkan, saya nak berikan kepada Al-Fadhil Ustazah Hidayu buat kesimpulan. Saya nak berkongsi satu lirik nasyid daripada Raihan. Masya Allah. Biasa dengar tak Raihan? Siapa yang tak biasa dengar Raihan, dia hairan. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hambamu.
Ku sering melanggar laranganmu dalam sedar ataupun tidak. Ku sering meninggalkan suruhanmu walau sedar aku milikmu. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Pagiku ingat, petangku alpa, begitulah silih berganti. Wallahu a'lam. Sebelum hujan turun, maka sama-sama kita tambahkan amal ibadah kita. Kata Raja Haji Ali dalam Gurindam 12. Sedikit lagi sebelum kita nak saya nak passing kepada Al-Fadilah Ustazah. Kata Raja Haji Ali, tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita merenung satu kalam nasihat yang Masya Allah. Kata dia apa? Barang siapa yang tiada memegang agama, maka ia tidak boleh dibilang nama. Barang siapa yang mengenal empat, maka ia adalah orang yang selamat. Yang pertama, agama. Apa? Sibghatullah, cara hidup, cara makan, cara kita berfikir, cara kita menangani masalah. Kalau orang itu tidak ada agama, maka ia tidak boleh dibilang nama, kerana yang kata agama itu bukan pada nama. Orang yang selamat adalah orang yang mengenal empat. Apa dia? Kenal akan hakikat, menjaga syariat, hukum hakam, berada dalam tariqat, jalan yang betul, istiqamah, ihdinas siratal mustaqim. Dan yang terakhir, orang yang makrifat, kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa yang mengenal diri, maka kenallah Tuhan yang bahri, Tuhan yang sempurna. Barang siapa yang mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa yang mengenal akhirat, tahulah bahawa dunia ini tempat yang mudarat. Wallahu a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lemah, yang kurang, saya mohon maaf. Sedikit khulasah daripada Ustazah. Bismillah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat, qala Rasul innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Ya, apa Nabi sabdakan yang bermaksud, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah itu adalah hamba-hamba yang al-ulama, orang yang berilmu pengetahuan. Orang yang paling takut pada Allah itu adalah orang yang berilmu. Sebab itu kita lihat tuan-tuan puan-puan, untuk khulasah, jom sama-sama kita latih diri kita untuk banyak menangis. Banyak menangis, biar air mata kita ini kerana air mata taubat dosa-dosa yang kita yang lepas. Kalau kita tak tahu mana satu dosa yang menjadi asbab Allah murka, kita tak tahu mana satu amal yang kita buat yang mungkin kita rasa hebat, tapi mungkin Allah tak pandang, tak terima. Sebab itu banyakkan menangis di hadapan Allah dalam doa-doa kita. Menangislah, kerana akhirnya air mata itulah menjadi saksi di hadapan Allah yang menjadi penyelamat daripada kita ini dimasukkan dalam api neraka Allah. Air mata kita menjadi asbab. Kerana itu banyakkan rasa takut tadi. Dengan ilmu, antaranya apa? Banyakkan dengan tadabbur Al-Quran tuan-puan. Yakinlah, bila kita tadabbur Al-Quran, sebagai contoh surah-surah yang besar, surah Al-Waqi'ah, surah Az-Zalzalah sebagai contoh, surah Ar-Rahman sebagai contoh. Ambillah mana-mana satu surah, sebutlah mana-mana surah yang kita baca menggetarkan jiwa dan hati kita. Tuan-puan, saya pernah buat satu tadabbur tuan-puan. Kita ambil surah Al-Qari'ah, kita ambil surah Az-Zalzalah, dalam satu perkongsian dari awal sampai habis menangis. Bukan menangis buat-buat ni, seluruh ni, yang dalam usrah menangis sebab apa? Rasa sungguh-sungguh takut. Kita takut, maka macam mana kita nak hadirkan rasa takut? Kembali balik tadabbur Al-Quran. Sebab kita yakin Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran itu janji Allah. Apa yang Allah sebut, apa yang Allah katakan dalam Al-Quran itu seluruhnya benar dan akan berlaku. Bagaimana manusia dibayangkan seperti kekatu yang berterbangan waktu kiamat. Kita bayangkan, ya Allah, manusia seperti itu sekali.
Kerana apa? Rasa takut, lari, nak lari mana tak boleh. Bila kita tadabbur Al-Quran, kita akan rasa kita ini betul-betul tak ada daya. Kita balik-balik takut tadi kita pada Allah pertama. Dan banyakkan dengan mengaji kitab daripada ulama-ulama muktabar. Tuan-puan, kalau tuan-puan baca kitab bab kematian, tuan-puan, saya yakin kita tak boleh tidur malam. Rasa takut. Takut sebab apa? Adakah aku ini akan bangun esok pagi? Adakah aku bangun nanti dalam keadaan aku ini masih beriman? Adakah aku nanti bangun ataupun aku tak bangun? Aku mati dalam keadaan Allah redha ke atas aku. Baca bab kematian saja, belum tentang bab kiamat, tuan-puan. Bila kita baca bab kiamat, nak angkat takbir, tuan-puan menggigil. Menggigil sebab apa? Rasa takut. Itu kalau kita sungguh-sungguh kita nak ilmu. Sebab itu balik tadi, macam mana nak timbulkan rasa takut? La budda, tidak boleh tidak, kena ada ilmu. Macam mana nak rasakan takut dengan mati? Kena ada ilmu. Kalau orang yang tak ada ilmu, bagaimana kematian, sakaratul maut, bagaimana waktunya sakaratul maut, bagaimana waktu-waktu itu, kita tak akan rasa apa-apa. Nampak orang mati relax sebab kita tak ada ilmu. Sedangkan kalau kita cek dalam bab-bab kitab kematian, orang yang sakaratul maut, ada pula nanti malaikat yang datang, kemudian ada pula nanti fitnah-fitnah waktu kematian, apa dia, nanti bincang. Itu semua dalam bab kematian. Kita akan rasa lagi, ya Allah, aku memang tak ada daya, ya Allah. Sebab itu kita nak lahirkan rasa ketakutan tadi, supaya apa? Untuk kita buat lagi banyak amal kebaikan, insya-Allah, biiznillah. Maka untuk khulasah, tuan-puan, jom sama-sama apa yang kita dapat sepanjang perkongsian. Ya, Dai Hazman menyebutkan kami di hadapan bukanlah kerana kami lebih, tidak. Kita berkongsi, moga-moga ada asbab di antara perkongsian ini kita ambil, kita amal balik nanti. Menjadi asbab kita boleh beri hujah depan Allah. Ya Allah, ini adalah amal yang kami berikan, kesaksian kerana ilmu yang kami dapat sekian masa. Kita boleh beri hujah pada Allah nanti, insya-Allah. Maka jom tuan-puan, insya-Allah, moga Allah beri kekuatan, moga Allah rezekikan untuk kita jumpa, moga Allah rezekikan kita untuk amal. Dan saya rasa, maaf salah silap, terkasar bahasa, terkurang bicara dan sebagainya, semua ilmu, ilham ini daripada Allah Azza wa Jalla. Kita berhak ambil, kita berhak amal. Moga-moga kita nanti dihimpunkan balik nanti dalam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan sekian, saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kami rafa'kan ke hadratmu, ya Allah, dengan rasa kerdilnya diri ini, ya Allah, memohon agar engkau menerima segala doa dan permintaan kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon agar engkau ampunkan segala salah silap yang kami lakukan, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, ya Allah. Sama ada sedar ataupun tidak sedar, ya Allah. Sama ada yang jelas maupun yang tersembunyi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ibu yang melahirkan kami, ya Allah. Ayah kami yang kami nama kami dan berbintikan nama kami dengan namanya, ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Andai saat ini ibu dan ayah kami masih hidup lagi, maka sihatkanlah tubuh badan mereka, ya Allah. Andai saat ini ibu dan ayah kami telah kembali ke hadratmu, maka lapangkanlah kubur mereka, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa guru-guru, jiran-jiran, ahli keluarga, kaum kerabat, sanak saudara dan seluruh umat Islam, ya Allah, yang masih hidup dan yang telah pergi meninggalkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada segala mara bahaya, wabak, bencana, penyakit yang berjangkit, ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami, ya Allah. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk kami mengamalkan apa yang telah terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badan kami, ya Allah. Lanjutkanlah usia kami, ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami, ya Allah. Dan matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.